Lemah pantai. Terima kasih Tuk Pengerusi kerana memberi saya luar-laluan untuk terus serta dalam perbahasan, dan saya merujuk terus kepada butiran 010000 di bawah pentadbiran pertahanan, dan juga seperti Jasin 040000 pertahanan maritim ya, dalam maksud bekalan 60 Kementerian Pertahanan. Pertama sekali saya ingin menyatakan di sini Tuk Pengerusi, kita belanja dengan begitu tinggi khusus untuk penyelenggaraan bahan-bahan ketenteraan, dan sememangnya aspek yang terpenting yang sebelumnya saya pernah bawa di sini sebelum kita pergi kepada perolehan ini adalah satu blueprint yang telah digarap sendiri oleh kementerian di bawah Program Network Centric Operation 3, Jawapan Timbalan Menteri, yang menyatakan NCO ini diusulkan kepada Jawatan Kuasa Panglima tahun 2006 untuk memastikan kita memahami aliran operasi dan keperluan masa hadapan terhadap kemampuan serta dengan izin gap analysis keupayaan sistem kawal perintah chain of command semasa Angkatan Tentera Malaysia. Maksudnya dalam mana-mana pembelian apa yang diperlukan, network centric operations inilah dalam bab software dan hardware akan membantu kerja-kerja dan aktiviti ketenteraan Angkatan Tentera Malaysia, pertahanan kita. Jadi dalam program NCO, kementerian menganugerahkan secara tanda terus, dan kerana program NCO ini begitu bernilai, nak bercakap tentang pertahanan, memastikan kita dilengkapi dengan peralatan yang terbaik berbandingkan dengan negara-negara luar, maka saya persoalkan kenapa syarikat Sapura telah dipilih Datuk Pengerusi. Jawabnya, syarikat Sapura dipilih, diberi tanggungjawab secara khusus Sapura Secure Technologies Sendian Berhad untuk pembangunan NCO ATM Fasa 1A yang melibatkan kos sebanyak RM140 juta bagi tempoh 2 tahun. Pembangunan NCO ATM dan pemilihan Sapura berdasarkan kepada beberapa faktor, kepakaran, pengalaman yang luas dalam bidang pertahanan dan teknologi maklumat. Dan disebut di sini, ini yang penting untuk pengurusi, untuk meyakinkan kita semua dalam Dewan Yang Mulia ini, program pembangunan NCO ATM merupakan satu program pembangunan keupayaan di mana ia sentiasa berubah mengikut keperluan. Dan jikalau didapati bahawa Sapura tak mampu untuk meneruskan, maka pihak kementerian akan mengkaji semula keputusan ini. Dan saya nak maklumkan, ini merupakan maklumat daripada Markas Angkatan Tentera Malaysia sendiri, bertajuk Datuk Pengerusi, permohonan pihak Sapura untuk melanjutkan timeline detail user requirements DUR Program Network Centric Operations ATM Fasa 1A yang telah dianugerahkan bernilai RM140 juta yang saya sebut tadi. Apa yang disebut di sini? Nombor 2, seperti pihak yang berbahagi Datuk, iaitu Datuk Muhammad Khalif bin Haji Sharif, Timbalan KSU Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia, surat bertarikh 5 Mac 2012. Seperti pihak Datuk yang sedia maklum, DUR sepatutnya bermula pada 22 Oktober sehingga 21 Mac 2012. Walau bagaimanapun, pihak Sapura menyatakan proses DUR dan technical site service hanya boleh dilaksanakan selepas mereka mendapat bayaran advance payment. Dalam tempoh yang sama, pihak Sapura lebih banyak meluang masa dalam persiapan 5/2011 mulai 5 hingga 10 Disember 2011 sehingga menyebabkan aktiviti DUR dan TSS kurang diberi perhatian. Ini dah bermasalah ni, Datuk Pengerusi. Seterusnya, pihak tim NCO ATM merasakan bahawa pihak Sapura tidak sepatutnya meletakkan sebab keperluan penundaan ini ke atas tim nukleus NCO ATM, tetapi perlulah bersama-sama bertanggungjawab.
pihak tim nukleus NCO-ATM merasakan bahawa tujuan Sapura adalah untuk mencari lebih masa bagi proses DUR atas dan sebab-sebabnya seperti berikut. Saya tak baca semua. Ini yang penting. A. Perlu lebih masa untuk menyiapkan contoh aplikasi sistem NCO-ATM yang lebih mantap untuk ditunjukkan kepada user semasa bengkel DUR. B. Ejen aplikasi dan libraries di tahap 50% yang didakwa telah dipunyai oleh Sapura sebenarnya tiada dalam pegangan mereka. Sapura memerlukan masa untuk mencari enjin yang sesuai. Di akhir kalam disebutkan oleh surat ini daripada Colonel Muhammad Rashid bin Abdul Razak bagi pihak Panglima Angkatan Tentera. Pihak Sapura perlu memberikan maklum malas positif khusus dalam perkara dibangkitkan di Paras 10 disebabkan keadaan berikut menimbulkan banyak elemen ketidaktentuan, boleh mengundang risiko kegagalan yang tinggi disebabkan kegagalan penggunaan peralatan utama, proses perintegrasian dan kegagalan aplikasi yang menjurus kepada kegagalan sistem NCO-ATM keseluruhannya. Jadi saya nak tanya di sini, bila sudah wujud maklum balas yang jelas menunjukkan bahawa menteri dah keluar dah, pihak Sapura tak dapat melaksanakan. Jadi kenapakah diteruskan projek tender terus? Mereka langsung tak punya kepakaran. Masalah yang disebut bukan oleh pihak kami, pihak ATM. Saya mahu jawapan yang jelas dalam hal ini. Adakah kementerian bersedia untuk membatalkan projek dan memberikan kepada mereka yang memang benar-benar layak? Kita bercakap tentang network centric operations. Makanya tambahan untuk tambahan wang dan perbelanjaan untuk menyelenggara peralatan-peralatan ini tak bermakna jikalau blueprintnya pincang. Saya pergi pula dokumen kedua yang terakhir yang amat penting untuk pengurusi, laporan pelaksanaan projek. Program pembangunan Network Centric Operations Angkatan Tentera Malaysia Fasa 1A yang disebut dalam parlimen. Disebut di sini dengan begitu jelas, saya tak akan cakap segala-galanya. Ini carta batuan milestones deliverables. Maksudnya kemampuan mereka, adakah mereka mampu untuk menyiapkan dalam tarikh yang dijanjikan di sini. Item 5, lawatan tapak dan reka bentuk aktivitinya. Tarikh mula 5 Januari 2011. Tarikh siap work in progress. Catatan seperti yang sebut tadi, kelewatan disebabkan Sapura menunggu pembayaran pendahuluan dan 5 2011. Okey. Semua ini menunjukkan satu kebimbangan yang begitu serius oleh pihak ATM sendiri dan untuk pembangunan program NCO-ATM Fasa 1A di bawah aktiviti bengkel pembangunan aplikasi Unified C2 NCO-ATM, sasaran dia Jun 2012. Catatan, perancangan asal pada 27 Februari hingga 9 Mac ditangguhkan. Kenapa? Sapura gagal menunjukkan contoh aplikasi yang disimulasi menggunakan enjin dan library yang dikenal pasti. Item D, peletakan jawatan oleh 3 bekas ketua jurutera perisian Sapura dalam tempoh setahun daripada Mei 2011 hingga Februari 2012. Dan bab C, kelewatan perancangan dari Sapura menyebabkan tempoh masa singkat dan tidak mencukupi bagi koordinasi, penglibatan dan perkhidmatan dan keperluan bagi persetujuan daripada JKP NCO-ATM. Saya di sini minta satu penegasan jawapan daripada kementerian. Kalau di sini saya tanyakan dan saya rujuk sendiri kesediaan kementerian, untuk apa? Mereka kata kalau tidak ada kebolehan pihak Sapura, makanya program Network Centric Operations ini akan diberikan kepada pihak yang benar-benar bersedia. Kalau di Australia untuk pengurusi, mereka sudah ada network centric blueprint yang boleh diakses oleh umum setebal 69 muka surat menunjukkan persediaan mereka dengan cara yang terbuka. Yang saya pinta di sini bukan kita kata tak boleh bagi
local companies, tapi jangan bagi crony companies yang akhirnya akan menggagalkan dan meletakkan pertahanan kita dalam keadaan yang serius. Saya mohon jawapan segera daripada pihak Perdana Menteri. Terima kasih.